Pula mengisahkan tentang Hang Jebat telah mengamuk dalam istana menyebabkan Sultan Permaisuri lari dari istana dan mengarahkan Hang Tua untuk membunuh Hang Jebat. Hal ini kerana pada masa itu tiada seorang pun hulu balang yang berani ataupun dapat membunuh Hang Jebat. Semasa pergaduhan tikaman keris yang kedua oleh Hang Tua telah menyebabkan Hang Jebat meninggal dunia. Keluarganya telah diumput dan rumahnya pun telah dibuang ke laut. Istana tempat pembunuhan Hang Jebat itu tadi telah diarahkan untuk dibina semula oleh Permaisuri dan Raja kerana mereka tidak mahu menduduki istana yang lama tempat Hang Jebat meninggal dunia. Seterusnya, Seri Naradiraja pula telah jatuh sakit dan meminta Paduka Raja menguruskan anak-anaknya yang masih kecil. Pada masa itu juga, pemerintahan Kampar oleh Maharaja Jaya, mereka tak nak menyembah ke Melaka. Jadi Sultan Mansur telah memerintah tenteranya untuk menyerang Kampar tersebut kerana tidak mahu menyembah Melaka. Maharaja Parameswara juga menerima nasib yang sama seperti mana Maharaja Jaya diserang begitu sahaja. Pada bab 8, Raja Champa dan zuriatnya. Jadi dalam kisah yang terdapat dalam Raja Champa dan zuriatnya ini adalah di mana Pau Gamadil dikahwinkan dengan Raden Galuh Ajeng dan telah melahirkan zuriat yang bernama Raja Jakana. Pada masa Pau Chin memerintah telah berlakunya peperangan antara Champa dengan Kuchi, di mana Raja Kuchi ini telah merasuah penghulu bendahari menyebabkan Champa dapat dikalahkan oleh mereka. Shah Bandar pula, Shah Indra Burma telah memeluk agama Islam dan dijadikan menteri di Melaka oleh Sultan Mansur Shah. Seterusnya, gemar peristiwa rampas kuasa di Pasai. Jadi di sini pemerintahan Pasai bernama Sultan Zainal Abidin yang saudaranya telah merampas kuasa dan dia lari ke Melaka. Sultan telah menyuruh bendahara Paduka Raja, Seri Bijadiraja dan Laksamana serta dua orang tentera pergi merajakan semula Sultan Abidin. Setelah beberapa kali berperang, Sultan Zainal Abidin berjaya semula untuk ditabalkan menjadi seorang raja. Dia enggan menyembah ke Melaka. Belum pun angkatan Melaka sampai ke Melaka, Sultan berjaya dikalahkan semula. Laksamana mencadangkan supaya angkatan berpatah balik untuk merajakan semula Sultan Zainal Abidin, tetapi bendahara enggan. Jadi untuk kisah seterusnya adalah wasiat Sultan Mansur Shah. Di sini hasrat Sultan Mansur Shah ini melantik Raden Gelang, iaitu anaknya, dan Raden Galah untuk menggantikan tempatnya, tapi malangnya Raden Gelang mati terbunuh oleh orang yang mengamuk pada masa itu. Jadi Raja telah sebelum Sultan Mansur Shah meninggal, dia telah mewasiatkan agar Raja Ahmad ataupun nama timbangannya Husain dilantik menjadi raja. Jadi pesanan baginda pada Raja Husain adalah yang pertama, dunia tidak kekal, setiap yang hidup pasti akan mati. Seterusnya, imam yang sempurna dan pekerti akan kekal disebut orang. Yang ketiga adalah hendaklah adil dalam memerintah. Dan yang keempat, janganlah mengambil hak orang tanpa izin. Yang kelima, jangan lalai dari tugas atau yang dihadapi orang. Yang keenam, setiap kesukaran atau kesakitan hendaklah ditolong. Dan yang ketujuh, setiap yang teraniaya akan tersiasat. Yang kedelapan, mufakat dengan menteri, orang dan besar. Yang kesembilan, patuh wasiat supaya mendapat berkat. Berikut merupakan pesanan-pesanan Sultan Mansur Shah sebelum dia meninggal dunia. Jadi, dalam pemerintahan Sultan Alauddin Riwayat Shah ini, dia telah mempunyai dua orang isteri, iaitu Raja Mnawar dan Raja Zainal. Dan kedua-duanya mempunyai anak masing-masing 2 orang dan 3 orang anak. Jadi, pada masa itu, kerajaan ini digemparkan dengan berita kecurian. Jadi, Sultan Alauddin ini telah bertekad untuk membuat perondaan dengan para pegawai pengawal
pengawal tugasan untuk melihat sendiri keadaan kampung. Dan pada masa itu, siapa-siapa yang dilihat keluar pada tengah malam akan dibunuh kerana dianggap pencuri. Setelah itu, kisah pembunuhan telerai di Terengganu. Pembunuhan telenai di Terengganu, di Pahang. Okey, di Pahang, Hang Tuah telah menyuruh orangnya membunuh saudara sepupu Seri Akar di Raja. Bila orang membunuh itu ditangkap, Hang Tuah tidak membenarkan diambil sebarang tindakan kerana tidak dibenarkan oleh mereka. Katanya, Seri Akar di Raja juga salahnya dengan Sultan Melaka, iaitu membunuh telenai Terengganu tanpa memberitahu Melaka. Sultan Muhammad mengatakan telenai Terengganu dibunuh kerana katanya telenai Terengganu ini biadab, dan mengatakan bahawa kerajaan Melaka ini di bawah celah Kangkang Baginda. Setakat itu saja kisah yang saya dapat jadikan sebagai sinopsis antara bab 7 dengan bab 8. Sekian, terima kasih daripada saya, Syirah binti Kamrudin. Hai, salam sejahtera. Saya Audra Feliciana JK. Saya akan menerangkan bab ke-9, iaitu berkaitan pembunuhan tanpa pemberitahuan ke Melaka. Hal ini secara ringkas saya ceritakan. Hal ini berlaku ketika Sultan Ibrahim telah menyuruh Tun Jana Pakibul membunuh seorang pesalah di Siak. Hal ini diketahui oleh Hang Tuah dan Hang Tuah telah diarahkan untuk pergi ke Siak. Tun Jana Pakibul dimarahi oleh Majlis Sultan Ibrahim dan hal ini menyebabkan kedua pihak yang melakukan kesalahan tersebut, iaitu Sultan Ibrahim dan Tun Jana Pakibul, terdiam. Apabila Hang Tuah mahu pulang ke Melaka, Sultan Ibrahim telah mengirim surat memohon kemaafan dari Sultan Alauddin kerana pada masa itu tidak dibenarkan satu hukuman bunuh dalam taklukan Melaka melainkan dalam pengetahuan Sultan Melaka. Seterusnya, anak kepada Sultan Alauddin, iaitu Raja Menawar, telah dirajakan di Kampar, di mana Sultan Alauddin mangkat. Dalam hal ini, beliau menggantikan anaknya, iaitu Raja Mahmud yang masih lagi kanak-kanak, mengganti tempatnya. Wasiat supaya Raja Mahmud menggantikan tempatnya disampaikan di hadapan disampaikan oleh Bendahara Paduka Raja, Kadi Paduka Tuan Seri Nawar di Raja Temenggong dan Laksamana Hang Tuah. Baiklah, dalam bab 9 ini, telah menekankan beberapa pemerintahan Sultan Mahmud Shah, itu beliau mengatakan kepada Raja Mahmud, Sultan Alauddin berpesan supaya banyak bersabar kerana Raja Mahmud akan menjadi seorang pemimpin yang menggantikan beliau. Seterusnya, memaafkan kesalahan hamba sebaya, utamakan pekerja akhirat dan kerja dunia, berserah diri atau bertawakal kepada Allah, jangan mengabaikan pesalah, kalau perlu bunuh, boleh dibunuh. Dan akhir sekali itu patuh pada wasiat supaya dapat berkat Allah. Kerana dalam wasiat ini, Raja Mahmud iaitu anak kepada Sultan Alauddin telah digantikan, menjadikan Raja Mahmud sebagai gantian, iaitu bapaknya memilih anaknya untuk menggantikan tempatnya, iaitu akan menggelarnya sebagai Sultan Mahmud Shah. Dan sekali lagi, peristiwa Sultan Mahmud dalam bab ini juga berlakunya sekali peristiwa di mana Sultan Mahmud sakit perut, membuang air, terpaksalah Bendahara Paduka Raja dan Laksamana mengasuhnya. Ini menyebabkan Bendahara terpaksa membasuh beras dengan lebih berjaga-jaga kerana takut kemungkinan sakit perut anak kepada raja ini berpunca daripada hasil masakan yang tidak bersih. Baiklah, seterusnya dalam bab ini saya akan menerangkan beberapa bahagian yang diceritakan, iaitu Bendahara Paduka Raja dengan Laksamana, di mana setelah sembuhnya dari sakit, Sultan Mahmud menganugerahkan Bendahara dan Laksamana akan keusungannya. Kerana kita dapat lihat betapa gigihnya kedua pihak ini membantu menjaga kesihatan anak raja, iaitu Sultan Mahmud Shah. Baiklah, bila anak-anak buahnya mengomen, Bendahara mengatakan dia tidak mahu dipandang sama taraf atau lebih mulia dari raja. Bendahara juga selalu memberikan apa-apa hadiah istimewa yang diterimanya kepada Laksamana, seperti perahu, gajah, kuda atau alat senjata. Alasannya adalah supaya Laksamana dapat memanfaatkan alat-alat itu untuk negara. Misalnya perahu untuk menjalankan aktiviti perdagangan ataupun aktiviti seperti menggunakan contohlah seperti alat senjata. Tapi alat senjata tidak digunakan sebarangan, ya, kerana alat seperti senjata itu akan memberi risiko kepada penduduk sekiranya tidak digunakan dengan baik. Oleh itu alat ini digunakan di kawasan diraja saja. Baiklah,
ketiga itu wasiat bendahara paduka raja, di mana bila bendahara jatuh sakit, dia mengumpulkan semua anak cucunya untuk mereka mendengar wasiat. Nasihatnya kepada Tun Mutahir, Tun Zainal Abidin dan Seri Nara Diraja Tun Tahir, Tun Paut dan juga Tun Isap. Sultan Mahmud juga datang menziarahi bendahara kerana bagi beliau bendahara lah antara pihak yang banyak membantunya dalam sistem pentadbiran Melaka. Setelah bendahara paduka raja meninggal dunia, dia digantikan oleh saudaranya yang bernama Tun Merpati Putih. Bergelar bendahara putih, bendahara ini sangat boros kerana jikalau lilin panjang jengkal dibuangnya kerana dianggapnya putung, di mana dia melakukan kerja yang tidak sama seperti yang dilakukan oleh bendahara tadi. Baiklah, kita teruskan kepada bab ke-10, itu bab 10 menceritakan tentang Tun Mutahir dijadikan bendahara, titisan keturunan bendahara Seri Maharaja dan peristiwa Patih Adam dan Tun Minda. Dalam peristiwa ini, setelah bendahara putih meninggal terdapat 9 orang yang layak untuk dilantik sebagai bendahara. Bonda Sultan Mahmud adalah saudara kepada Tun Dahir. Dia telah mempengaruhi Sultan Mahmud agar melantik saudaranya sendiri sebagai bendahara. Beliau bergelar saudari Seri Maharaja. Satu perangai yang buruk itu selalu dan sepertinya perangai yang buruk terhadap saudara kepada Bonda Sultan Mahmud Shah, iaitu beliau suka bergaya. Dalam sehari 6-7 pasang salinannya, bagaimana telah beliau menjadi bendahara, perlukah dia menjadi orang yang lebih bergaya daripada sultan? Jadi itu merupakan salah satu perangai ataupun perangai buruk yang terdapat dalam salah satu yang dipilih untuk menjadi bendahara. Baiklah, titisan keturunan bendahara Seri Maharaja. Anak bendahara Seri Maharaja sangat ramai. Dia mempunyai ramai anak. Anaknya yang sulung itu Tun Hasan Temenggong. Anaknya yang kedua itu Tun Biajid Rupat bergelar Seri Petam. Seri Nara Diraja itu Kak Bendahara Seri Maharaja pula dilantik sebagai penghulu bendahari. Mempunyai 5 orang anak. Tun Abdul, adik bendahara Seri Maharaja pula bergelar Seri Nara Wangsa. Baiklah, kita teruskan kepada berlakunya peristiwa Patih Adam dan Tun Minda, di mana Patih Adam adalah pengarang Subarjaya. Dia telah bertemu di rumah Seri Nara Diraja, di mana Tun Minda yang masih kecil dan baru berlari-lari ke sini ke sana di depan Patih Adam. Seri Nara Diraja sambil bergurau mengatakan Tun Minda mahu berlakikan Patih Adam setelah Tun Minda besar. Kita dapat lihat kerana pada zaman dahulu orang sering memberitahu kepada anak yang kecil, oh kamu akan berkahwin dengan ini dan kamu akan berkahwin dengan ini. Jadi sikap tersebut menyebabkan seorang pihak hanya tertumpu kepada kebaikan yang terhadap dalam satu pihak tanpa melihat latar belakang sama ada baik atau buruk. Baiklah, dalam bab ini juga selesai segala ringkasan seperti secara rumusannya. Bab ke-9 dan bab ke-10 menceritakan tentang penggantian bendahara, iaitu bendahara kepada Sultan Mahmud Shah yang telah meninggal dunia yang digantikan oleh Bendahari Putih. Dan dalam bab ini juga berlakunya peristiwa seperti menjadikan satu pihak untuk mengganti satu tempat itu, tidak melihat orang secara keseluruhan dan hanya memilih orang tersebut. Contohnya seperti dia adalah saudara rapat, maka dia akan pilih tanpa melihat latar belakangnya baik atau buruk dan dapat memimpin negara atau tidak. Sekian, itu saja. Terima kasih. Terusnya ialah bab 11. Dalam bab 11, Sultan Mahmud inginkan Tun Teja walaupun sudah bertunang dengan Sultan Abdul Jamal. Seterusnya, Hang Nadim dititahkan ke Pahang untuk membawa pulang Tun Teja ke Melaka. Dan Laksmana Koja dapat menewaskan angkatan Pahang. Dan Sultan Abdul Jamal marah dan turun takhta dan digantikan oleh anak Nabagina, iaitu Sultan Mansur Shah. Dalam bab 12 pula, Raja Legor ingin menyerang Pahang atas arahan Raja Siam. Maka Bendahara Seri Maharaja dititahkan untuk membantu Pahang. Seterusnya, Tun Pepatih Hitam dan Tun Hussein dibunuh kerana bersikap biadab di hadapan Bendahara dan Jausri bangsa memeluk Islam setelah berjaya menewaskan Raja Sulaiman Shah di Kota Maligan. Yang terakhir, Sultan Mahmud menitahkan orang kaya, iaitu Tun Muhammad, ke Pasai untuk merujuk soal agama dan masalah itu diselesaikan oleh Tun Hussein. Ini merupakan sinopsis Sulalatus Salatin pada bab ke-13. Tun Fatimah, anak Bendahara Seri Maharaja. Kecantikan Tun Fatimah diumpamakan laut madu, bertasik susu dan berpantaikan sakar ataupun gula.
Tun Fatimah ditunangkan dengan Tun Ali, anak seri Naradiraja sepupunya. Raja di Baroh iaitu bapa saudara Sultan Mahmud menasihatkan supaya perkahwinan ditangguhkan kerana Tun Fatimah itu sepatutnya ditunjukkan kepada Sultan dahulu. Lagipun permaisuri Tun Teja telah mati. Bendahara tidak endahkan nasihat itu. Pada hari perkahwinan, Sultan datang dan dia sangat tertarik dengan Tun Fatimah dan menuduh bendahara sebagai jahat. Sultan berdendam dengan bendahara. Kekayaan bendahara Seri Maharaja. Bendahara sangat kaya, mempunyai simpanan emas sebanyak 6 bahara. Lebih 1 bahara dari kepunyaan Raja Mandaliar, Shah Bandar Melaka. Anak-anak cucunya diberikan emas. Jikalau hilang, diberinya lagi. Kerbau pemeliharaannya di kayu arah juga banyak. Jikalau anak buahnya pergi berburu tapi tidak dapat, maka kerbau di kandang itulah yang disembelih mereka. Tun Hasan Temenggung cuba dibeli. Semua orang besar-besar datang ke rumah Ali Manunayan, seorang kaya di Melaka. Mereka semua diberikan hadiah. Hanya Tun Hasan Temenggung saja yang tidak datang. Ali Manunayan pernah menyatakan, kiranya Tun Hasan berdiri sahaja di hadapan kedainya, dia akan memberikan 10 tahil emas. Nina Dewa Sura. Punca mencetuskan sekejam-kejam hukuman. Nina Dewa Sura telah bertelingkah dengan Raja Mandaliar. Mereka berhukum pada bendahara. Kerana hari telah petang, mereka disuruh datang keesokan harinya. Malam itu, Nina Dewa Sura telah merasuah emas sebanyak sebahara kepada bendahara supaya dia menang dalam kesnya dengan Raja Mandaliar. Kitul, seorang yang ada berhutang dengan Raja Mandaliar, telah pergi memberitahu Raja Mandaliar tentang perihal Nina Dewa Sura itu. Dikatakan Nina Dewa Sura merasuahkan emas 10 kati supaya bendahara membunuh Raja Mandaliar dan dikatakan bahawa bendahara telah bersetuju. Segala hutang Kitul telah dihalalkan. Pada malam itu juga, Raja Mandaliar telah pergi mengadu kepada Laksamana Khoja Hasan. Dirasuahnya dengan emas sebahara di samping permata dan kain baju yang indah-indah. Dikatanya bendahara mau merampas tahta kerajaan. Bendahara telah pun menempah tahta kerajaan, piu dan kaus emas. Kerana termakan pojok, Laksamana bersedia memberitahu raja. Tamat riwayat 3 orang besar negara. Sebaik menerima aduan Laksamana, Sultan Mahmud telah mengarahkan Tun Suradiraja dan Tun Indra segera pergi membunuh bendahara. Tun Hasan Temenggung ingin menentang tapi dihalang oleh bendahara. Tun Hasan juga mahu membuang peti-peti emasnya. Itu pun dihalang oleh Sultan. Bendahara Seri Naradiraja, Tun Hasan Temenggung dan suami serta sepupunya Tun Ali pun dijadikan istrinya. Pun dibunuh orang. Tun Abdul Karim, Tun Jenal dan Tun Fatimah tidak dibunuh. Sebaliknya Tun Fatimah dijadikan istrinya. Bila kahwin, segala harta bendahara dibawa ke dalam. Raja mendapati tuduhan yang raja mau merampas tahta tidak benar kerana alatan seperti tahta, piu dan kasut emas tidak ada. Sultan jadi menyesal. Kitul telah disulah dan Raja Mandaliar dibunuh. Harta Laksamana dirampas. Dia tidak dibunuh kerana Sultan pernah bersumpah mengharamkan darah Laksamana. Bendahara Paduka Tuan, Bendahara Tepuk. Paduka Tuan iaitu anak bendahara Paduka Raja telah dilantik menjadi bendahara. Dia sudah tua, giginya telah tanggal dan kakinya pun telah tepuk. Bila dinyatakan dia akan diangkat menjadi bendahara, dia menolak tapi dipaksakan juga oleh Sultan. Dia juga dikenali sebagai bendahara Lubuk Batu, seorang yang kuat makan dan bila mahu berjalan, sepatu minyak wangi digunakannya. Tun Biajit Sasar, dia adalah anak bendahara Paduka Tuan. Sasar bahasa, bila berjalan ke pasar diambilnya segala barang yang diperkenannya. Bendahara terpaksa menyuruh seorang mengikori Tun Biajit dan membayar harga barangan yang diambilnya. Tun Biajit telah dihadiahkan seekor gajah oleh ayahnya. Gajah ini selalu dijual, tapi ditebus semula oleh bendahara. Bila dilihat gajah itu, diambil semula kononnya gajah itu gajahnya. Tun Biajit telah ditambat dan dihantar kepada raja untuk dibunuh kerana dia membunuh orang tetapi tidak dilaksanakan oleh Sultan. Zuriat Bendahara Lubuk Batu. Anak bendahara ramai antaranya ialah Tun Koja Ahmad atau gelarnya Tun Pikrama dan Tun Pau. Anak Tun Koja Ahmad bernama Tun Ishak Berakah, dia menjadi Datuk Bendahara Johor. Sultan Mahmud membuang kerajaan. Sejak diperistrikan Sultan Mahmud, Tun Fatimah tidak pernah senyum. Dia sentiasa berduka cita. Sultan Mahmud juga sangat menyesal membunuh bendahara Seri Maharaja. Sultan Mahmud telah turun tahta dan diserahkan pada anaknya Sultan Ahmad Shah. Baginda membawa diri ke kayu ara dengan ditemani oleh Sang Sura. Sultan Ahmad pula tidak kasih akan orang-orang besar, dia hanya kasih kepada beberapa orang tertentu saja. Tun Fatimah pula bila hamil dibuangkannya, alasannya kerana pengganti raja telah ada. Sultan Mahmud berjanji akan merajakan anaknya. Barulah kandungan itu dibelanya. Malangnya, Tun Fatimah hanya mendapat anak perempuan iaitu Raja Putih dan Raja Khatijah. Sultan Mahmud pula asyik belajar tasawuf dengan Makdum Sadar Jahan. Ini merupakan sambungan sinopsis Sulalatul Salatin bab 14. Di saat akhir Kesultanan Melayu Melaka, Alfonso Albuquerque
Setelah turun daripada Vizurai, Goa telah kembali ke Portugal meminta armada untuk menyerang Melaka. Dari Goa, dia telah menyerang Melaka dengan 43 buah kapal. Cubaan pertama Alfonso dapat dipatahkan oleh Sultan Ahmad pada waktu malam. Dibacakan hikayat Amir Hamzah dan hikayat Muhammad Hanafiah untuk membangkitkan semangat perang. Dalam perang keesokan harinya, tangan Sultan telah terluka. Sultan Mahmud, Sultan Ahmad berlepas diri. Akhirnya, Portugis berjaya menewaskan angkatan Melaka. Sultan Ahmad, Sultan Mahmud lari meninggalkan Melaka. Pada mulanya, ke Muar, seterusnya ke Pahang dan akhirnya ke Johor. Di Johor berkota di Pekan Tua dan seterusnya ke Bintan. Perangai Sultan Ahmad yang tidak menghormati pembesar menyebabkan dia akhirnya disuruh bunuh oleh Sultan Mahmud. Ditanamkan di Bukit Batu. Melantik orang-orang besar kerajaan. Sultan Ahmad digantikan dengan Sultan Muzaffar. Sultan Muzaffar masih lagi kanak-kanak. Sultan Khoja Ahmad, anak bendahara Lubuk Batu, dijadikan bendahara bergelar Paduka Tuan. Tun Abu Ishak dijadikan Perdana Menteri bergelar Seri Amar Bangsa. Tun Hamzah, anak Seri Naradiraja, dijadikan bendahari. Tun Abdul Karim dan Tun Jenal juga diberikan gelar. Bila Laksamana Khoja Hasan mati, dia ditanamkan di Bukit Pantar dan digantikan pula oleh Hang Nadim, anak Raja bakal kerajaan. Bila Tun Fatimah hamil dan melahirkan anak lelaki, Sultan Mahmud sangat gembira. Anak itu dinamakan Raja Ali dengan timangannya Raja Kecil Besar. Pitaratna dan Permadani Sultan Muzaffar diambil untuk digunakan oleh Raja. Setelah genap 40 hari, acara peltabalan dijalankan. Raja Ali ditabalkan sebagai Sultan Alauddin Riayat Shah dan digelar juga sebagai Sultan Muda. Tun Ali Hati lebih rela mati. Semasa kematian Sultan Ahmad, semua kawan-kawan Sultan Ahmad dikumpulkan oleh Sultan Mahmud. Dan mereka diminta taat setia pada Sultan. Semua orang lain datang kecuali Tun Ali Hati. Dia tidak datang dan diminta bunuh sahaja. Akhirnya dia dibunuh juga oleh Sultan Mahmud. Raja Abdullah ditawan Peringgi. Raja Abdullah ialah pemerintah Kampar. Sultan saudara Sultan Mahmud. Bila Sultan Mahmud kalah, Raja Abdullah cuba berbaik-baik dengan Portugis dengan harapan dia akan diangkat menjadi Sultan yang baru di Melaka. Namun beliau telah ditangkap dan dibawa ke Melaka. Seterusnya dibawa ke Goa. Angkatan Peringgi menyerang Bintan. Sultan sangat mengharapkan Temenggung Seri Udani turun berperang menentang Portugis. Beliau hanya turun apabila Portugis sudah di Kuala, tanpa menghadap raja dahulu. Terus ke kota Kara, berperang dengan Portugis di situ sehingga mati. Pusaka dari Temenggung Seri Udani. Temenggung sebenarnya berkecil hati terhadap Sultan kerana tidak memberikannya biaya. Hartanya yang disuratkan kepada raja hanyalah talam, periuk belanga, bokor, pinggan, mangkuk yang telah retak dan sumbing. Budak tiga iaitu Si Berkat, Si Lamat dan Si Tuakal. Budak 3 orang. Bila Sultan membaca surat Temenggung itu, dia tertunduk sedih. Baginda segera menyuruh menghantarkan satu persalinan kepada Temenggung seperti pakaian anak raja-raja. Membalas kasih raja. Peringgi telah mengalahkan kota Kopak. Seri Naradiraja berjaya membawa Sultan Mahmud lari. Beliau berjumpa Seri Wak Raja. Dia ikut sama diajak Seri Wak Raja membantu raja dengan menyindir untuk membalas jasa Sultan Mahmud yang telah membunuh saudara mereka berdua. Ini membuatkan Sultan bersedih. Dari Bintan pindah ke Kampar. Setelah Peringgi balik ke Melaka, Sultan dan rombongannya pergi ke Kampar. Di sana beliau telah mendengar berita Raja Abdullah yang ditangkap Portugis itu. Sultan menduduki istana Raja Abdullah. Malangnya, Permaisuri telah meninggal dunia di Kampar. 40 hari Sultan tiada naubat. Masalah tiada mempunyai putera lelaki. Raja Pahang iaitu Sultan Mansur Shah, iaitu anak Sultan Abdul Jamal, tidak mempunyai anak lelaki. Satu ketika Raja Muhammad, Raja Terengganu yang berasal dari anak Raja Kelantan telah datang ke Pahang. Dia didudukkan dengan 2 pupu sultan. Dapat seorang anak lelaki dinamai Raja Ahmad dan dijadikan anak angkatnya. Bila sudah besar, Raja Ahmad dikawinkan dengan anaknya Baginda Raja Puspadewi dan dapat seorang anak yang dinamakan Raja Omar. Baiklah, saya akan membacakan sinopsis bagi bab 15, iaitu Sultan Mahmud mangkat di Kampar. Sultan Mahmud semasa sakit hendak mati telah mewasiatkan bendahara menjaga anaknya Sultan Muda. Sultan Mahmud juga sempat berpesan kepada Sultan Muda supaya bersabar, jangan tinggalkan bendahara dan menteri dalam sebarang urusan, berlaku adil terhadap rakyat dan tentera, jangan mudah mendengar fitnah, siasat dahulu kerana rakyat sangat mengharapkan keadilan dan kemurahan raja. Setelah Sultan Mahmud mangkat, Sultan Alauddin pun pindah ke Pahang semula, bertapak semula di bumi Semenanjung. Di Pahang, Sultan Alauddin telah berkahwin dengan anak Sultan Mansur yang bernama Raja Kesuma Dewi. Setelah kahwin, mereka pindah pula ke Johor. Dengan diketuai Laksamana Hang Nadim, mereka pun pindah ke Johor. Berbuat di negeri Johor, Sultan Alauddin memerintahkan berbuat kota di Kuala Johor hingga ke Kuala Sungai Kerting. Laksamana Hang Nadim duduk di Bintan.
Sultan mendapat 2 orang anak iaitu Raja Muzaffar dan Raja Fatimah. Kedua-duanya belajar mengaji dengan Tun Kama Wangsa, Surat Meminang dari Pahang. Apabila Sultan Pahang tahu bahawa Sultan Johor mendapat anak perempuan, dia pun menyampaikan utusan ke Johor untuk meminang Raja Fatimah untuk Raja Omar. Kemudian, peminang itu diterima setelah kebenaran daripada bendahara. Hasrat Sultan Pahang tercapai. Seri Akar Raja dan Seri Nara Wangsa segera balik memberitahu Sultan Pahang akan kesediaan Sultan Alauddin itu. Mereka juga melaporkan yang kawalan sentiasa dibuat oleh Laksamana terhadap Peringgi. Angkatan Peringgi sentiasa diserang. Setelah siap, Sultan Pahang berangkat ke Johor bersama Raja Omar. Mereka pun diberikan sebuah istana untuk tinggal di sana. Istiadat perkawinan di Raja Johor Pahang. Antara istiadatnya ialah menghantar sirih dan emas belanja. Pekerjaan berjaga-jaga selama 40 hari, pelbagai permainan dimainkan. Kenduri, kerbau, lembu, kambing itik, ayam disembelih. Raja Omar diarak dengan gajah, lengkap dengan segala alat kebesaran kerajaan. Diiringi dengan pelbagai alat muzik seperti gendang, serunai, nafiri, negara dan madeli. Tuan Kadi menikahkan, makan beradap-adapan. Jamuan untuk tamu diawasi oleh temenggong dan para bentara. Bendahara santap satu hidangan seorang diri kecuali boleh ditemani oleh anak raja yang bakal menjadi raja. Selepas mangkat Sultan Alauddin, tidak lama selepas itu dikawinkan pula Raja Muzaffar dengan cucu bendahara Tun Emas Jiwa iaitu anak Tun Hasan Temenggong. Kemudian Sultan Alauddin pun mangkat. Semasa berusia 19 tahun, Sultan Raja Muzaffar Shah dilantik menjadi raja. Raja Omar membenci isterinya lalu ditalak dan dihantar ke rumah Seri Nara di Raja. Nikah dalam sunyi. Sultan Muzaffar telah jatuh cinta pada emak si Mansur lalu memutuskan bernikah dengannya secara senyap-senyap. Setelah itu, Mansur, Hamir dan anaknya diambil oleh Raja Fatimah untuk diambilnya menjadi anak angkat. Tidak lama kemudian, Raja Fatimah sendiri juga hamil dan dinamakan Raja Abdullah setelah 10 bulan.